إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Sambungan kita ayat yang keempat. Kita butuh melepas akhir ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وفي الأرض قطع متجاورات, dan di atas bumi terdapat bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan yang berdampingan, wa jannatum min a'nab, dan kebun-kebun daripada jenis pokok anggur, wa zar'un, tanaman-tanaman, wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, yusqa bima'in wahid,
semua tumbuh-tumbuhan itu disirami dengan air yang satu, yakni air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, tetapi kami melebihkan setengah tanaman itu ke atas setengah yang lain pada rasanya yang tidak sama, rasa yang berbeza. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni bagi orang yang berfikir, yang mengerti. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Dan jika engkau merasa hairan, maka yang menghairankan adalah ucapan mereka yang berkata, adakah setelah kita menjadi turab, menjadi tanah, maknanya setelah kita mati dan menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan hidup menjadi suatu makhluk yang baru? Mereka itulah orang-orang yang engkar, yang kufur kepada Tuhannya, engkar kepada Tuhan mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang diletakkan al-aghlal, belenggu pada leher mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, kita lihat ayat yang keempat. Dalam ayat yang ketiga juga disebutkan sebahagian daripada tanda kekuasaan Allah yang wujud di atas muka bumi. Adanya gunung ganam, bukit bukau, sungai, pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang berpasangan. Allah Ta'ala menjadikan adanya malam dan siang, disusuli dengan tanda-tanda kekuasaan lain yang boleh disaksikan di atas muka bumi dari sudut tumbuh-tumbuhan, alam tumbuh-tumbuhan. Di atas muka bumi terdapat qita'un mutajawirat, yakni pelbagai ajza, bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan yang berdampingan antara satu dengan yang lain. Yujawiru ba'daha ba'dan wa yaqrabu ba'daha min ba'd. Sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan itu yang kedudukannya adalah bersebelahan, berjiran, berhampiran, tetapi mukhtalifatun mutaghayiratul al-khawas, berlainan dan berbeza keistimewaannya, kelainannya. Ada di antaranya yang tayyib, yang baik, yang tumbuh untuk memberi manfaat kepada manusia. Ada juga di antara yang lain bahagian-bahagian jenis tanah yang selain daripada perbezaan tumbuh-tumbuhan, jenis tanah yang berbeza. Tanah yang boleh tumbuh daripadanya tumbuh-tumbuhan, ada tanah yang sifatnya sabikhah malihah, yang bersifat paya dan masin, tidak menumbuhkan apa-apa. Ada juga tanah yang salih lizar'i, yang sesuai untuk tanam-tanaman. Ada di antaranya yang lembut, ada di antaranya yang keras, dan berlainan warna tanah itu sendiri. Ada tanah yang turbatun hamra, yang berwarna merah, ada yang berwarna safra, kuning, ada yang putih, ada yang sauda, hitam. Ada tanah yang jenis muhdirah, murmilah, yang berbatu, yang berpasir. Tanah yang pelbagai jenis ini kadang-kadang berada pada satu tempat secara berdekatan, berhampiran. Ada tanah yang macam ni sesuai untuk tumbuhan yang macam ni, tanah gambut. Ada tanah yang berbentuk tanah tanah yang sesuai untuk tanaman yang sebegini. Kalau tanah yang lembut, yang berpaya yang boleh diletakkan air seperti tanah sawah, maka sesuai untuk tanah padi. Jadi pelbagai jenis tanah ini Allah Ta'ala jadikan untuk kehidupan yang berbeza. Sifat tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya, yang mana antara satu bahagian dengan bahagian yang lain tidaklah jauh, tetapi bersifat mutajawirat. Ia merujuk kepada ajza'ul ardi, bahagian-bahagian tanah yang ada di atas muka bumi. Baik, bahagian tanah yang berbeza ini pernah dibuat oleh Nabi SAW sebagai suatu perbandingan, tamthilan, berhubung dengan ilmu yang dibawa oleh baginda dan sikap orang yang menerima. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan
minha ta'ifatun tayyibah qabalatil ma' fa'ambatatil kala. Perumpamaan hidayah dan juga ilmu yang aku bawa seperti hujan yang turun atas bumi. Ada bumi tanah jenis baik, dia boleh terima hujan, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan ataupun rupuk tumbuh. Hujan turun tadi adalah ilmu dan juga petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala jenis tanah tak serupa ni adalah penerimaan manusia. Kalau manusia tu terima petunjuk daripada Nabi, maka dia anggap seperti turbatun tayyibah, tanah yang baik. Dibuat perbandingan dengan tanah sebab kita manusia ni asal daripada tanah. Kita asal daripada tanah. Ada tanah yang bersifat disebut dalam hadis qi'an, la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an, yang tidak menakung air dan tidak juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, seperti tanah yang berpasir. Air turun terus meresap. Ada juga tanah yang menakung air tetapi air itu tidak meresap. Maka begitulah manusia, ada yang terima agama dan ilmu ini, dia guna untuk diri dia dan dia sampaikan kepada orang lain. Ada orang yang terima tetapi dia tidak guna untuk diri dia, dia hanya beri pada orang lain. Ada yang tidak terima langsung, tidak terima langsung. Jadi sikap manusia ada yang terima, ada tak terima, ada yang terima separuh, dibandingkan seperti jenis-jenis tanah ketika ia menerima air hujan. Ini ada suatu perbandingan untuk Nabi ajak kita berfikir, sebab sifat tanah ni tak serupa. Kita duduk di tempat kita begini, pesen tanahnya begini. Kita pergi ke negara Arab begitu pula. Kita pergi ke tempat lain pula bentuknya. Maka sifat yang berbeza-beza ini menghasilkan tumbuh-tumbuhan ataupun boleh jadi tak ada tumbuhan langsung. Dan adanya wajannat, kebun-kebun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan. Jannat yakni adanya basatin, kebun-kebun daripada a'nab, daripada pokok anggur. Disebut a'nab di antara jenis tumbuhan buah-buahan yang sangat banyak di tanah negara Arab ialah a'nab, ataupun pohon anggur yang dia punya nama dia bukan sahaja disebut sekali dua, bahkan disebut banyak kali dalam Quran. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun war rumman. Ada pokok zaitun, ada pokok rumman, buah delima, dan ada juga a'nab, buah anggur. Dan adanya tumbuh-tumbuhan yang mutafawitah, yang pelbagai jenis, untuk mencukupkan keperluan makanan bagi manusia dan haiwan. Dia biasanya tanaman anggur ni ditanam sebagai tanaman sampingan antara dalam kebun tamak tu. Biasa dia tanam tempat-tempat lebih kepada iklim yang lebih ada setengah tu yang ada boleh menerima iklim yang sejuk. Kita boleh baca kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Buatkanlah perumpamaan untuk mereka itu tentang kisah dua orang lelaki yang mana salah seorang itu kami jadikan untuk mereka kebun daripada pokok anggur. Dan pokok anggur tu dikelilingi dengan pokok kurma, dan di celah-celah kebun tu pula ada sungai-sungai yang mengalir. Kisah tu boleh baca dalam surah Al-Kahfi. Mana digambarkan ada kebun, besarnya kebun kurma asalnya, tapi celah-celah dia tak ada pokok yang kecil. Pokok anggur ni dia naik dalam bentuk macam perlu kepada power untuk dia memegang, dan buah dia akan keluar secara bertangkai. Tempat kita pun ada dah. Rasa ada dah di projek penanaman anggur besar-besaran di Perlis kan. Ada tunjuk di TV ni. Maknanya kalau ditanam secara komersial tu tak perlu import dah. Kita boleh guna hak kita sendiri.
Baik, wa nakhilun sinwan, adanya pokok kurma yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Sinwan maknanya dzul usul, yang mempunyai cabang, dan ada yang tidak bercabang. Contoh yang lain seperti ar-rumman yang bercabang seperti buah pokok delima. Delima ni kecil ya. At-tin, pokok tin, dan setengah daripada jenis pokok kurma. Pokok kurma, pokok buah taman. Jadi buah-buah ni disebut ni sebabnya ada kaitan dengan kehidupan orang Arab yang banyak melihat pokok-pokok ni, dan ianya mempunyai khasiat yang sangat besar, sangat banyak untuk kehidupan manusia. Sebaiknya di rumah kita ni kena ada, dari segi pemakanan kita ambil sekurangnya sehari buah kurma sebiji. Biasanya kita rasa tak sih, kita nak guna untuk buah untuk bulan puasa. Sebenarnya dari segi kesihatan, dari segi pemakanan yang menepati amalan Nabi SAW, walaupun bab makan bukan masuk bab ibadat khusus, tapi kita mengambil kira khasiat yang ada pada makanan itu. Buah kurma termasuk buah tin wa zaitun yang disebut oleh Allah Ta'ala wa tin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sebab tu tak ada dalam Quran wa durian wa rambutan, tak ada. Allah Ta'ala tidak bersumpah dengan nama demi buah durian wa rambutan, sebab tak ada pokok tanah haram yang disebut wa tin wa zaitun, demi buah tin wa zaitun. Tapi adalah khasiat dia tu, dari sudut kesihatan ada khasiat. Benda-benda ni boleh, walaupun tak ada tempat kita, tapi dah diimport, boleh didapati dengan mudah dan boleh kita beli, boleh dijadikan makannya. Ambillah 2-3 butir. Kalau buah-buah apa dia tadi, buah zaitun sebagai tambahan, tak ada dalam ayat ni, ayat lain. Buah zaitun ni dia biasa dijeruk, masam, bolehlah kita ambil 2-3 biji sehari. Buah tin pula dia manis. Buah nakhil ataupun pokok kurma juga manis. Boleh diambil dengan kadar dalam bentuk yang ganjil, sebutir ke 3 butir. Jadi ini ada antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat dalam alam tumbuhan yang bercabang, yang tidak bercabang. Untuk kalimah sinwan, kita jumpa situ nun mati jumpa dengan waw dalam satu kalimah. Nun mati jumpa dengan waw, dia tak boleh dengung situ sebab melibatkan fi kalimatin wahidah. Dia tidak termasuk hukum idgham ma'al gunnah. Dipanggil di situ izhar mutlak. Nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan, terus tidak boleh sinwan, tak boleh di gunnah, tidak boleh didengungkan walaupun nun bertemu dengan waw, sebab dalam satu perkataan. Jadi hukumnya dipanggil izhar mutlak. Izhar mutlak ni ada 4 ya. Sinwan, qinwan, apa dia, bunyan, ya. Apa dia lagi, dunya. Nun jumpa dengan ya dan nun jumpa dengan waw. 2 kalimah untuk nun jumpa dengan 2 perkataan untuk nun jumpa dengan waw, dan 2 perkataan untuk nun jumpa dengan ya. Bunyan, dunya, sinwan, qinwan. Di sini sinwan. Semua pokok-pokok itu yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang sama. Maka Allah Ta'ala menjadikan hasilnya tidak sama. Tidak perlu kita perasa asal usul mari mana buah ni, tiba-tiba tengok ada pokok dia, lepas pokok tu buah, lepas tu naik pokok lain pula. Maka jawapannya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Kita cerita mata tengok ada. Bila Allah Ta'ala start buat tu kita tak tahu. Dan segala jenis buah-buahan yang dimakan rasanya berbeza walaupun datang daripada tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama, air daripada langit lah. Tidak sama antara rasa apa dia tadi, rasa contohnya manis buah durian dengan manis buah rambutan, manis buah tembikai, memang tidak sama, tidak serupa. Allah Ta'ala menjadikan ia mukhtalifatu tu'um, berlainan rasanya. Boleh jadi berlainan rawaih atau raihah baunya, berlainan pada alwanuha, warnanya, berlainan pada ashkaluha, bentuknya. Untuk manusia fikir tentang makanan, dia tidak ada suatu ajaran agama lain yang ajak manusia fikir tentang makanan dia.
falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba, bahwasanya kami telah mencurahkan air dengan curahan yang banyak. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami jadikan bumi ini terbelah. Bukan terbelah pecah dah, terbelah mana keluar daripadanya pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang naik membesar bercambah. Fa ambatna fiha habba, kami jadikan padanya ada tumbuhan yang berbijian. Habba seperti pokok padi, gandum, barli yang dalam bentuk bijiri. Wa inaban wa qadba, buah inab, inab anggur dan juga sayur-sayuran. Wa hadaiqa ghulba, dan adanya kebun-kebun yang lebat daunnya ataupun pokoknya. Wa fakihatan wa abba, dan adanya juga buah-buahan dan tanaman yang sangat banyak. Maknanya ayat berhubung dengan alam tumbuh-tumbuhan ini sangat banyak dalam Quran. Kita boleh jumpa dalam contoh tadi dalam surah Abasa wa Tawalla, juga dalam surah Al-An'am, juga dalam surah Ar-Ra'd. Ayat ini mari dalam bentuk untuk mengajak manusia fikir. Tapi fikir itu kalau tidak disertakan dengan ilmu wahyu, dia tidak akan ke mana-mana. Fikir yang disertakan dengan zikir, mikir, lepas tu ingat kepada Allah, lepas tu adanya ilmu. Bila dah dapat dicantumkan semua item ni, barulah cara manusia berfikir itu akan menjadikan dia kenal Allah Ta'ala dan dekat dengannya. Mana dia makan pun dia ingat kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar buat ibadat, makan pun ingat kepada Allah. Bahawasanya kita ni asal daripada tanah, makan ni kita makan semuanya berasal daripada tanah. Kita terima hakikat semua makanan kita makan semuanya daripada tanah. Kita makan nasi, setiap hari nasi. Nasi ni tumbuh, bukan tumbuh atas langit, tumbuh atas bumi, atas tanah. Berah kita tanah itu tumbuh atas tanah, air daripada tanah. Tetapi keluar buah pokok padi yang kemudian diproses jadi berah. Berah masuk jadi nasi, air daripada tanah. Asal kita daripada tanah. Daging binatang yang kita makan, ayam, lembu, kubang, apa semua tu, hijau dia makan rumput. Rumput ini makan asalnya tumbuh daripada minal ardi, daripada tanah. Asalnya daripada tanah. Oleh kerana asal kita daripada tanah, makanan kita pun daripada tanah, maka janganlah lupa bahawa kita juga akan masuk dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu diciptakan, daripada tanah kami ciptakan kamu, dalam tanah juga kami kembalikan kamu, dan daripada tanah jugalah kami keluarkan kamu untuk hidup kali kedua. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dan akhirnya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kamu akan dikeluarkan untuk kali yang berikutnya, kali yang kedua. Ayat itu adalah surah Taha, ya. Kali baca ayat ini teringat kepada kisah Sa'id bin Jubair, seorang tokoh tabi'in yang telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang tokoh ulama yang hebat zaman itu. Oleh kerana jahatnya Hajjaj, akhirnya dibunuh. Cara bunuhnya, dia letak kepala atas tanah, lalu Al-Imam Sa'id bin Jubair baca ayat ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Apa dia? Dipalingkan mukanya daripada kiblat, lalu dia baca fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Akhirnya dia letakkan muka dia atas tanah, lalu dia baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Seminggu selepas dibunuh Sa'id bin Jubair, tokoh ulama yang hebat ini, akhirnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seminggu lepas tu mati nak dia sangat hina dan juga sangat-sangat buruk. Baik, itu cerita bab tanah. Tumbuhan daripada tanah yang asalnya yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang sama, dijirus dengan air yang serupa. Tetapi kami melebihkan setengahnya pada setengah yang lain dari segi ukul. Al-ukul mana at-ta'mu, at-ta'um dari segi rasa. Rasanya tidak serupa. Dan kemungkinan dari segi raihah, baunya tidak serupa. Ada setengah tumbuh-tumbuhan memiliki bau, ada setengah buah-buahan memiliki bau.
Dan rasa ada setengah tu ada rasa saja, tidak ada bau. Buah kurma ada bau yang ada bau, ada rasa yang manis tapi tidak ada bau. Kalau buah durian manis cara buah durian dan ada bau yang raihah qawiyah, ada bau yang sangat kuat. Kita kata bau tu mari mana? Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Taala. Macam mana lada tu kita boleh rasa pedas, pedas tu dekat mana? Satu benda tak nak fikir, pedas lada tu dekat mana? Dan Allah Ta'ala jadikan deria rasa lidah kita ni boleh rasa pedas. Sebab lada ni kalau letak atas tangan tak berasa pedas, tak lidah rasa pedas. Pedas tu di mana? Berada di mana? Ya, ia suatu perkara yang manusia tak boleh nak fikir untuk cipta, untuk buat. Sebab ini adalah Allah Ta'ala yang ciptakannya. Walaupun lada tu tumbuh daripada tanah juga. Maknanya tanah ni sifat dia hidup. Tanah ni sifatnya hidup. Buktinya kalau kita semai mana-mana jenis buah-buahan, semua butir mokta ke butir durian, semua atas apa? Atas apa? Atas latar seming rumah kita tak naik, tak tumbuh. Dia kena letak atas tanah juga. Dia mesti tumbuh dari tanah. Tanah sama ada tanah, tak ada tanah betul, ataupun tanah tu dah ada bekas pasu ke apa, berhajat kepada tanah. Sebab tanah ni hidup. Oleh kerana itu apabila seseorang tu mati, maka jasad manusia yang mati itu akan dimakan oleh tanah. Disebut dimakan oleh tanah. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Boleh baca ayat ini di awal surah Qaf. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hidup selepas mati. Kami mengetahui apa yang dikurangkan oleh bumi daripada jasad mereka. Ma tanqusul ard, apa yang dikurangkan oleh bumi adalah ma ta'kulul ardu min ajsadihim, apa yang bumi makan daripada jasad mereka. Seseorang yang mati apabila dikuburkan dalam lubang kubur, siapa untuk tempoh mungkin 3-4 tahun tak ada hacur, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala tidak izinkan bumi makan ia, maka tidak hacur. Termasuklah para nabi dan rasul, mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Apabila Nabi SAW menyuruh kita berselawat, lalu dikatakan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu akan sampai kepada aku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta aw qad balita? Bagaimana selawat yang kami baca kata boleh sampai kepada kamu padahal kamu sudah hancur dimakan oleh tanah? Lalu Nabi kata, innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada tanah makan jasad para nabi. Jadi para nabi dan rasul dalam kubur mereka kekal dengan tubuh badan yang asal, tidak hancur dimakan tanah. Jadi tanah-tanah ni rupanya sifat dia hidup. Sebab dia hidup. Baik. Apabila ada campuran antara tanah dengan air, maka dia menghasilkan suatu kehidupan, iaitu naiknya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini akan naik apabila turunnya hujan, apabila adanya air di situ. Kalau negeri kering kontak, kawasan pada pasir, tanah kering, maka disebut al-ardul maitah, bumi yang mati. Bumi yang mati. Wa huwa alladhi wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Allah Ta'ala dialah yang menghantar angin dengan perintahnya, dengan izinnya. Hatta idza aqallat sahaban, apabila angin itu membawa awan yang sudah cukup berat, suknahu li baladin mayyitin, lalu awan itu menurunkan hujan ke atas bumi yang mati. Bumi yang mati, bumi yang kering kontak, tak ada air. Bila turun hujan, fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha, maka kami hidupkan bumi itu selepas matinya ia. Hidup macam mana? Hidup dengan sebab turunnya air. Bukti hidup bukan bumi tergerak. Bukti hidup ialah keluarnya tumbuh-tumbuhan. Keluarnya tumbuh-tumbuhan menunjukkan bumi itu adalah bumi yang hidup.
Itu cara hidup dia. Tumbuh-tumbuhan itu akan bergerak, dia akan hidup. Maknanya dia punya kalau kita fikir macam mana biji benih yang kecil itu keluar daripada pokok yang besar. Kita ambil contoh pokok durian, besar tinggi. Pokok durian besar tinggi itu asalnya berasal daripada sebiji butir durian yang sangat kecil, duduk mana. Daripada butir itu keluar pokok yang besar. Inna Allaha falikul habbi wan nawa. Kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang alam tumbuh-tumbuhan ini cukup banyak dalam Quran. Allah Ta'ala dialah yang menumbuhkan al-habbi, biji benih, wan nawa, butir buah. Apa dia bertunas ataupun cetih keluar daripada butir tadi. Pokok keluar dia punya daun dia, pucuk dia akhirnya jadi besar. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dialah yang mengeluarkan yang hidup daripada benda yang mati, mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup. Asalnya biji benih itu mati, asalnya mati, tetapi daripada benda yang mati itu keluar pokok yang hidup. Contoh yang lain biasa diberikan oleh para ulama dalam tafsir ayat ni, ayat yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, ataupun yukhrijul mayyita minal hayy wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Contohnya al-baydah, sebiji telur ayam. Telur ayam tu duk kedak, tak gerak di situ, tak hidup, dia mati. Tapi akhir daripada proses diram kena akhirnya panah, bila panah netah keluar anak ayam hidup. Main mana ayam tu? Anak ayam yang hidup daripada sebiji telur yang asalnya mati. Maka timbullah persoalan, asalnya apa dia, telur dulu ke ayam dulu? Tak jumpa jawapan. Kalau kata ayam dulu, telur tu mari mana? Kalau kata telur dulu, ayam tu mari mana? Jawapannya wallahu a'lam, kita tak tahu. Allah Taala ciptakan telur ayam dulu ke ayam dulu. Tapi biasa disebut oleh ulama tafsir dalam tafsir ayat ni, contohnya al-baydah dengan ad-dajajah ataupun ad-dik, ayam jantan atau ayam betina. Keluar benda yang mati daripada benda yang hidup, dan keluar benda yang hidup daripada benda yang mati. Dan keluar daripada ayam itu telur yang mati, dan keluar daripada telur benda yang hidup. Sama juga alam tumbuh-tumbuhan, yang keluar daripada biji benih benda yang hidup. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal, yang mahu berfikir, yang mahu menggunakan akal. Kita dapati susunan ayat itu sangat menarik daripada ayat yang sebelumnya. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat ini supaya kamu yakin adanya pertemuan dengan Tuhan kamu. Kemudian inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Kemudian datang pula ayat inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu menggunakan akalnya. Ayat seumpama ini boleh rujuk dalam surah Ar-Rum. Lagi menarik, surah Ar-Rum. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Selepasnya inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Mari pula inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Surah Ar-Rum pula surah yang dipilih untuk dihafal oleh pelajar-pelajar STAM, pelajar tingkatan 6. Letih budak-budak ingat tukar semua dia kata. Ayat tu mai berjujuk wa min ayatihi an khalaqakum wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Kalau hak ini malah ngapa kan letih, tak ingat semua. Kalau hak rajin sebentar aja boleh. Mana kena rajin baca sehingga kita nampak susunan tu sangat menarik. Allah Ta'ala menyatakan setiap tanda kekuasaannya
Pada setiap tanda itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir, yang berakal, yang mahu mendengar, yang macam-macam. Sesungguhnya pada perbezaan ini terdapat persamaan dari sumbernya. Ia sebagai suatu adillah, bukti-bukti yang sangat jelas akan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaannya bagi kaum yang mahu tadabbur, yang mahu merenungi, memerhati, mahu berfikir. Alam tumbuh-tumbuhan ini walaupun adanya ikhtilaf, perbezaan pada fi ajnas as-samarat war zuru', pada jenis-jenis buah-buahan dan tanam-tanaman, berbeza pada ashkaliha wa alwaniha wa tu'umiha wa rawaihiha, berbeza pada bentuknya, warnanya, rasanya, baunya, halawatan wa hamudah, pada manisnya, pada masamnya, mararatan, pada pahitnya, wa udhubah wa talawunan, pada rasa enak dan manisnya, pada warnanya. Dan perbezaan ini juga boleh dilihat fil azhar, pada warna-warna bunganya, pada bunga-bunganya yang berlainan warnanya, baunya. Sedangkan semua itu tustamaddu min tabi'atin wahidah wa huwa al-ma' wal ard. Semuanya muncul keluar daripada benda asal yang satu, iaitu air dan tanah. Air dan tanah. Itu cerita alam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita fikir, kita sendiri, kita manusia, hidupnya kita ni dua unsur kerana ada air dan asalnya kita tanah yang bercampur dengan air, atau disebut tin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tin. Tin kena baca dengan ta, ya, bukan ta. Allah Ta'ala ciptakan kita daripada tin. Tin yakni daripada al-ma' ma'ad turab, air, air campur dengan tanah, maka disebut tin. Ta, ya, nun. Kalau kita baca ta tu dengan nipih, huwallazi khalaqakum min tin, maknanya manusia ni ciptakan daripada buah tin pula. Itu bahasa Arab, jangan silap baca dari segi tebal nipih huruf sin, huruf sin lah, huruf sa lah, huruf ta, huruf ta. Kalau silap baca dari segi makharijul huruf, dia panggil kaedah ni berlaku lahan yang jali atau lahan yang kabir, kecacatan yang besar. Adapun kesilapan pada tajwid dipanggil lahan yang khafi, yang ringan, yang tersembunyi, ataupun yang tidak berat sangat. Hak beratnya kecacatan pada sifat huruf. Pada sifat huruf, kalau silap pada sifat huruf, walaupun tajwid comel dari segi dengung betul, mat okey, izhar comel, tapi sifat huruf sin jadi huruf sa, huruf ra tidak sempurna, tafkin, tarqiq, tak boleh. Lepas tu kena berlatih molek lah, sebab lidah kita memang Allah Ta'ala jadikan orang Melayu ni keistimewaannya lidahnya lembut dan boleh dibentuk. Boleh dibentuk, khususnya orang Asia Tenggara. Khususnya orang Asia Tenggara ini terbukti kalau kita lihat dalam musabaqah peringkat antarabangsa, ramai orang Asia Tenggara yang menang, boleh mengalahkan orang Arab, sebab lidah kita boleh tiru berbagai bahasa. Adapun orang-orang yang tidak mahu berfikir, maka dia tidak akan dapat merasai bahawasanya keajaiban yang ada pada alam tumbuh-tumbuhan ini, sama ada tanam-tanaman dan buah-buahan, adalah sebahagian daripada tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan rasa benda ni sebagai tanda. Sebenarnya ayat ni ada kaitan dengan akidah tauhid. Ayat ni bukan ayat bab fiqh kita baca ni. Ayat ni ada kaitan dengan akidah tauhid, sebab menyatakan al-ayat al-bayyinah al-wadihah al-bahirah an wujudillah wa qudratihi wa wahdaniyatihi wa apa dia lagi macam-macam. Ianya menjadi suatu tanda bukti yang jelas, yang terang, yang apa dia lagi, tentang kewujudan Allah Ta'ala, keesaannya, kekuasaannya,
yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Apabila kita merasai nikmatnya sesuatu makanan yang kita makan, maka disitulah kita disuruh untuk memuji Allah Ta'ala dengan nikmat tersebut. Kerana wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada suatu nikmat, semuanya datang daripada Allah. Dalam bab makan dan minum, adab-adab kita diajar untuk ingat kepada Allah. Sekuat-kuatnya makan, baca bismillah dan mintalah supaya diberi barakah, keberkatan. Alhamdulillahilladzi at'amana, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Atau boleh kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi riwayat penambahan wa qina azabannar ada pendapat kata tidak kuat. Maka riwayat lebih sahih kalau doa makan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Sudah makan kita boleh baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, ataupun alhamdulillahillazi at'amana hadha at-ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amana hadha at-ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Maknanya sebelum makan, selepas makan kita masih ingat kepada Allah dan kita memujinya di atas nikmat makanan. Kerana tidak akan masuk nikmat makanan itu dalam mulut kita kecuali dengan izin daripada Allah, sehingga kita boleh rasa. Justru itulah apabila ahli syurga masuk dalam syurga, lalu mereka melihat nikmat yang paling banyak dalam syurga adalah berbentuk buah-buahan. Sebab itu menarik, kenapa ayat disebut bab as-samarat dan juga az-zuru' dalam bab buah-buahan dan juga tanam-tanaman. Sebab nak kaitkan pertama dengan kita, asalnya kita daripada tanah. Yang kedua, kita semua orang-orang yang beriman akan masuk syurga. Dalam syurga, makanan yang paling utama ialah fawakih ataupun fakihah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihah. Fakihah itu buah-buahan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ayat ini di awal surah Baqarah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh bahawa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai setiap kali mereka diberi rezeki dengan rezeki buah-buahan. Kullama ruziqu minha min thamarah, thamarah buah-buahan. Lalu mereka berkata, ruziqna min qablu, sebelum ni kita pernah diberi rezeki serupa macam ni juga. Mutasyabihah, serupa. Ulama kata maksud serupa ni boleh jadi serupa dari segi wallah a'lam, boleh jadi serupa dari segi zahirnya, nampaknya, tapi sebenarnya segi hakikatnya tak sama. Sebab yang diceritakan dalam ayat itu berhubung dengan nikmat dalam syurga. Dan nikmat dalam syurga memang tidak sama dengan nikmat dunia. Kerana syurga ni adalah apa-apa sahaja nikmat yang telah disebut dalam hadis kursi, mala ainun ra'at, mata tidak pernah lihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Walaupun disebut dalam syurga tu ada, kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, apa dia dalam surah Ar-Rahman, fiha aynani naddakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ada buah-buahan, ada kurma, ada pokok tamak, pokok kurma, dan ada rumman, delima. Jangan kita bayangkan buah delima ada di dalam syurga supaya buah delima kita boleh kedal. Betul, kita boleh kedal tu bulat, dalam tu dia ada butik kecil-kecil warna merah. Ada buah delima, tapi dalam syurga ya dari segi apa dia hakikat nikmat tu adalah sangat jauh berbeza. Persamaan mungkin dari segi nama, tidak dari segi hakikatun nikmat, hakikat nikmat. Jadi apa yang disebut oleh ahli syurga yang diceritakan dalam ayat ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha, kami diberi serupa ni juga. Serupa dari sudut apa yang mereka lihat, tetapi dari segi hakikatnya berbeza. Itu menarik untuk kita lihat dalam bab makanan, sebab
Nikmat ni Allah Ta'ala cerita ni untuk menarik minat kita agar dekat dengan Allah Ta'ala dan menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita makan buah delima, ingat kepada syurga. Makan apa sahaja buah, ingat kepada syurga. Nikmat makanan dalam syurga yang pertama sekali adalah apa dia? Dalam hadis Sunan Tirmizi, ahli syurga masuk syurga. Bila masuk syurga, makan yang pertama yang akan dihidangkan kepada ahli syurga adalah kabidul hut, hati ikan paus. Hati ikan paus. Kalau orang tanya sedap ke tak, wallah alam tak tahu lah. Hati ikan paus. Itu disebut dalam ada hadis. Hal lain-lain itu nikmat yang paling banyak dalam bentuk buah-buahan. Itu boleh baca dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Yasin, dalam surah Az-Zukhruf, dalam surah Al-Waqi'ah. Lahum fiha fakihatun wa lahum apa dalam apa dia, mendapat buah-buahan yang la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak putus-putus. Buahnya ada sama, tidak bermusim dan tidak dihalang mereka memakannya. InsyaAllah kita sama semula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil